Hello, hello. Hai semua, siapa yang datang live ni cuba bagi hi sikit. Hai, 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 selamat datang. Hai sis Fauzana. Kita tunggu few more people yang kata nak join. Kita tunggu mereka join ya. Hai Miss Nia. Hai Zura. Okay. Masih ada yang post komen soalan di post saya semalam. So saya cuba untuk baca. Kita tunggu beberapa orang lagi datang ya. Hai Ija, hai Zaitun, hai Nur Ain. Alright, dah sarapan ke semua? Selamat pagi Jumaat. Okay, saya bagi opening sikit. Hai baby. Alright. Hai Divya. Alright. Hari ni kita nak bercakap tentang tips penjagaan rambut. Uh, bukan not a lot about apa ni orang kata, saya bukan expert, bukan doktor pakar kulit dan sebagainya, tetapi lebih kepada kita share ilmu. Alright, dan sebenarnya penjagaan rambut atas diri kita sendiri ni it is an ongoing effort lah. Kita try okey ke tak, kena ke tak, okey ke tak, perbincangan dengan adik-beradik, kawan-kawan perempuan kita, kawan-kawan yang lain. So it's an ongoing effort sebenarnya, perbincangan tentang penjagaan rambut ni ya. Sometimes walaupun kita ajak orang lain, kita try pada diri kita tak jadi. Ya, sometimes jadi. So dia bukan satu resepi untuk semua orang lah. Itu tips yang paling penting sekali untuk penjagaan rambut ya. So hari ni kita nak bercakap tentang penjagaan rambut. Alright, sebelum tu saya nak buat disclaimer sikit. So anak saya tengah menangis kat bawah. Kalau you all dengar tu, maafkan dia ya. Alright, sebab dia sibuk bangun awal hari ni. Okay, saya nak mulakan just sedikit opening sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Penjagaan rambut ni, golongan yang pakai tudung dengan golongan yang tak pakai tudung, kebanyakannya sebenarnya agak sama dan ada sedikit kelebihan, ada sedikit ekstra yang pemakai tudung perlu buat untuk pastikan kesihatan rambutnya. Kebanyakannya bila dah pakai tudung, dia rasa macam tak apalah kan, sebab pakai tudung kan, so you dah pakai tudung cantik-cantik dah, you rasa macam tak perlu ambil peduli tentang kesihatan rambut ya. So saya rasa di situ yang menyebabkan ramai bila melangkah ke awal 40-an, melangkah ke umur tua, menyesal sebab yalah, rambut ni once dia dah mula menipis, once dia dah mula menunjukkan aging proses, kesan-kesan penuaan, susah untuk di-reversekan kembali. Sebab tu kita nasihatkan daripada awal, daripada umur awal remaja, tekankan penjagaan rambut yang bagus supaya ia kekal begitu, especially untuk wanita lah ya. So hari ni dalam topik tips penjagaan rambut, saya akan bercerita tentang tips penjagaan rambut pada wanita. Saya tak pergi kepada lelaki sebab lelaki ni is totally different bila dia orang masuk kepada male type balding, iaitu yang ada kena mengena dengan hormon testosteron.
So it's a whole different topic kalau kita masuk dalam lelaki punya. So hari ni kita fokus yang perempuan dulu ya. Alright, so saya nak mulakan dengan jawab beberapa soalan daripada posting saya semalam. So paling ramai yang bertanya tentang kulit kepala berkerak, ya, berkeruping-keruping, sampai stres sangat. Mula-mula okey, lepas tu tak okey, dah tak tahu dah nak buat apa. So keadaan ini sebenarnya dikenali sebagai, kita panggil seborrheic dermatitis. Dia adalah satu keadaan kulit kepala yang menyebabkan pembentukan keruping. Pembentukan keruping pada kulit kepala. Dan sesetengah orang kalau macam dia ada janggut, sampai dekat janggut pun ada, dekat telinga pun ada, ya, dekat ketiak pun boleh ada, bawah buah payudara pun boleh ada. So keruping yang sama ini kita panggil seborrheic dermatitis. So seborrheic dermatitis ni adalah satu keadaan yang mana sebenarnya pakar-pakar research pun tak tahu apa yang menyebabkan seborrheic dermatitis ni berlaku. Alright, dia bukan allergic, dia bukan disebabkan oleh tahap kesihatan kebersihan seseorang itu, tak ada kaitan dengan personal hygiene, dan dia juga tidak membahayakan nyawa sebenarnya. Alright, itu adalah seborrheic dermatitis. Dan seborrheic dermatitis ni adalah satu keadaan yang mana macam kalau seseorang tu dah ada kan, dia susah nak hilang tau. Dia akan ada sepanjang hayat. Cuma dia okey, lepas tu dia attack balik, lepas tu ambil ubat apa semua dia okey, dan dia akan attack balik. So orang yang ada seborrheic dermatitis ni, dia hanya boleh kontrol dia punya dia punya kerak dan keruping, dan dia tak boleh sepenuh-penuhnya keluar daripada keadaan tu. Dia memang ada seborrheic dermatitis. Pada baby pun sebenarnya benda ni ada, especially kita panggil cradle cap, budak-budak kadang-kadang bila lahir 3 bulan dan ke bawah, mereka boleh ada keruping pada kulit kepala, yang pada kita tengok macam sakit sangat untuk dia, macam seksa sangat, tapi baby okey, happy sahaja. Dan pada kanak-kanak biasanya apabila diberi shampoo yang mild dan krim yang sesuai, dia akan hilang sebelum berusia 3 bulan, ya. Kalau atas daripada 3 bulan, nanti doktor pakar pediatrik akan siasat dengan lebih lanjut sama ada eczema ke, ada psoriasis ke, dan perkara lain. Alright, so berbalik kepada seborrheic dermatitis pada orang adult, pada orang tua. So seborrheic dermatitis ni dia dua sebab tau. Dia boleh jadi, dia sama dengan kelomomo, dia boleh jadi sebab kulit kepala terlampau kering, dan apabila terlampau kering, bila terlampau kering, dia mengeluarkan keruping tersebut. Yes, baby. Come see mommy's friends. Say hi. Hello. Okay, alright. There we go, Fatimah. Okay, so bila kulit kepala, alamak, kacau je kejap ya. Okay, baby play. Okay, sorry ya. Ada cakap dah tadi kan, dia bangun awal hari ni. Okay, so bila kulit kepala terlampau kering, dia akan menyebabkan sebum oil dekat kepala dan menyebabkan terbentuknya keruping sebegitu atas kulit kepala. Ataupun dia boleh jadi terlampau berminyak dan menyebabkan keruping sebegitu terbentuk. So dia dua-dua ekstrim. Kadang-kadang terlampau kering, kadang-kadang terlampau berminyak. Sebab itu bila pesakit berborak sesama mereka, dia jadi macam tak faham, aku kering pun jadi macam ni, aku berminyak pun jadi macam ni, tak faham sebab dia tak ada balance sebenarnya. Alright, sama juga dengan kelomomo, tetapi kedua-dua seborrheic dermatitis dan kelomomo ini kadang-kadang boleh dikonfuskan sebenarnya, sebab setengah orang dapat keadaan ini bila dia allergic, dia tak sesuai dengan shampoo, dia tak sesuai dengan setengah produk, dia tak sesuai dengan setengah makanan, ada rutin harian dia yang tak sesuai, So semua itu boleh menyebabkan seseorang dapat kelomomo ataupun seborrheic dermatitis juga. Alright, tetapi apa yang penting adalah bila ada masalah macam ni, alright, ada 3 langkah yang membantu biasanya, ya. Yang pertama adalah shampoo yang sesuai. Yang kedua adalah krim yang digunakan secara jangka pendek untuk merawat bahagian itu, dan juga krim yang digunakan jangka panjang. Okay, so biasanya 2 jenis krim yang disarankan untuk orang yang ada seborrheic dermatitis. Yang pertama shampoo. Shampoo apa yang sesuai? So bila kulit kepala memang dah berminyak, memang dah ada seborrheic dermatitis, memang dah ada kelomomo,
jenis shampoo yang sesuai adalah biasanya yang ada selenium ataupun ada ubat kulat sedikit. Kita panggil, hold on bagi saya seminit. Dah ada helper I ni susah betul. Okay, alright. So, bila dah ada seborrheic dermatitis ataupun klomomo, jenis shampoo yang membantu sebenarnya adalah yang mempunyai kandungan kita panggil ubat kulat, Nizoral, selenium sulfide ataupun zinc. Dan kadang-kadang jenis yang ada 0.1% ataupun 1% hydrocot, dia akan membantu merawat kembali kulit kepala kepada normal. So shampoo jenis macam ni kamu boleh beli di farmasi, ya. Sama ada kadang-kadang brand Cetaphil, kadang-kadang brand yang sebegitulah, ya. Dia yang berubat sedikit. Alright, kamu boleh beli. Saya tak nak promote brand di sini, tetapi kamu boleh dapatkan di farmasi, ya, bergantung kepada bajet dan harga dan etc. Okay, itu yang pertama, shampoo. Dan shampoo ni tak semestinya semua orang sesuai dengan semua jenis shampoo. Okay, mungkin saya ada seborrheic dermatitis, saya sesuai dengan shampoo A, dan adik saya ada seborrheic dermatitis juga, tetapi dia tak sesuai dengan shampoo tu. So lain orang, lain shampoo, dan kamu kena buat pencarian sehingga sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang seseorang tu menggunakan shampoo macam dah okey sikit tau, dalam 6 bulan dia okey. Lepas tu dia jadi balik. Maksudnya shampoo tu dah kebal dah dengan dia dah resistant dengan shampoo tu, ya. Dia kena cari balik shampoo yang lain. Kadang-kadang mula-mula tu disebabkan oleh jangkitan kulat, so dia pakai shampoo yang berbentuk Nizoral. Lepas tu lepas lama-lama tu sebenarnya dah tak ada dah jangkitan kulat, tetapi dia jadi balik sebab contohnya ada inflammation di situ, ada radang di kulit kepala. So perlukan shampoo yang ada komponen salicylic acid, kita panggil contohnya macam Neutrogena T dan etc. Alright, kurang penting tentang apa brand shampoo yang perlu, tetapi lebih penting apa kandungan dalam shampoo tu. Sebab tu korang kena beli dekat farmasi bila ada masalah sebegini. Itu yang pertama, ya, shampoo yang sesuai. Yang kedua adalah krim untuk digunakan pada kulit kepala yang affected tu pada jangka masa yang pendek. Krim sebegini lebih kepada dia untuk tolong rawatkan kulit kepala di situ. So biasanya yang paling biasa diprescribe adalah ubat kulat, kita panggil ketoconazole, iconazole, Nizoral dan sebagainya. So kalau macam ada satu kawasan yang memang ada kulit keruping di kepala tu, kita akan suruh sapu 2 cm di sekeliling. Ya, so kalau dia dekat sini saja, kamu kena sapu 1.5 hingga 2 cm sekeliling supaya jangkitan kulat tu hilang. Ya, biasanya yang menjadi kesilapan adalah orang sapu kat situ sahaja. Dia tak sapu sekeliling. So, dia baik kat sini, dia pergi kat sini. Baik kat sini, dia pergi kat sini. Itu masalah dia, ya. In fact, kalau kamu ada jangkitan kulat di kulit pun, kadang-kadang kat muka, kadang-kadang kat bahagian lain, sama juga. Bukan sapu di situ sahaja, kena sapu keseluruhan outer perimeter dia, ya. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, setengah-setengah krim yang perlu digunakan untuk merawat kulit kepala itu dalam jangka masa yang lebih panjang, ya. Maksudnya ia akan diprescribe, kamu dah shampoo, dah letak kulat ni, lepas settle jangkitan kulat ni, anda akan diberikan krim seperti salicylic acid, 0.1% hydrocot, ya, untuk disapu pada jangka masa yang lebih panjang, contohnya 3 bulan, 6 bulan, untuk merawat kulit kepala itu lebih lama, more permanent. Alright, and yang tips extra yang saya nak bagi kepada orang yang ada masalah klomomo dan juga seborrheic dermatitis yang berkeruping dan berkerak-kerak kulit kepala adalah, okay, ini tips dia, cari minyak yang sesuai, sama ada minyak kelapa ataupun minyak zaitun, apa-apa minyak yang kamu suka, sapukan pada kulit kepala banyak-banyak, macam sampai hampir basah tau, pada kulit kepala yang kering, maksudnya sebelum kamu nak shampoo rambut, sebelum nak mandi tu, sapukan pada seluruh kulit kepala dan cuba massage sikit. Kalau ada orang lain yang boleh buatkan, lagi bagus.
Dan kalau ada area yang ada kelemumur dan berkerak ni, kamu tekan area kat situ dengan lebih kuat ya. Letak minyak tu dan tekan. Jangan gores tau. Kamu tekan, massage di situ. Dan dah satu kepala dah full dengan minyak. Balut sama ada dengan shower cap ataupun dengan towel yang khas untuk kepala dan sebagainya. Balut, bagi minyak tu di dalam. Biarkan untuk 45 minit hingga sejam. Okey, biarkan minyak tu dia efek pada kulit kepala ya, biar dia bekerja dengan sebum di dalam kepala tu 45 minit hingga sejam. Lepas tu buka dan kamu shampoo macam biasa. Shampoo, sental, make sure semua minyak tu keluar dan letak conditioner pada hujung rambut macam biasa dan cuci rambut sebersih-bersihnya. Make sure semua minyak yang kamu letak tadi keluar. Ini sebenarnya adalah perkara tradisional yang dibuat oleh orang berkaum India ataupun Tamil most of the time dan bila kita tengok perkara yang sama sebenarnya dicadangkan sebagai natural remedy untuk orang yang ada kelemumur ataupun seborrheic dermatitis. Ia lebih kepada orang yang ada masalah dengan dia punya sebum gland dia, terlampau banyak minyak ataupun terlampau sedikit minyak. Tips ni membantu, so kamu boleh cuba ya. Biasanya dalam sebulan kamu buat dalam 2 hingga 3 kali seminggu. Dalam 4 hingga 6 minggu kamu akan nampak ada beza sedikit. Alright. Dan yang paling penting, lepas shampoo rambut basah ya, especially rambut kamu panjang, rambut basah. So apa yang kita kena buat? Hair dry ke jangan hair dry? Ada orang kata kalau hair dry ia merosakkan rambut, ia merosakkan hair follicle, menyebabkan rambut lebih nipis dan sebagainya. Ada orang kata kalau tak hair dry lagi merosakkan rambut. Okey, sebenarnya saya cadangkan hair dry. Ya, sebab bila kamu tak hair dry, kamu tak keringkan rambut kering secara tak sekata dan kadang-kadang air tu dia bertakung di kulit kepala dan bertukar menjadi minyak. Sebab tu sebenarnya menyebabkan masalah seperti gugur dan sebagainya. So, kaedah yang saya guna adalah lepas cuci rambut, saya akan balut dengan towel dan biarkan dia kering secara sendiri hingga dalam 40%. Tetapi saya tak akan biarkan dia terbuka sebab saya tak nak expose pore saya. Bila kita mandi, kita punya hair follicle pores ni akan terbuka. So, saya tak nak pore saya terbuka. Lepas dalam setengah jam, saya akan alihkan tuala tu tadi dan saya akan keringkan dengan hair dryer menggunakan mode udara yang sejuk. Hair dry dia ada 2 jenis tau. Dia ada udara yang panas dengan udara yang sejuk. So udara yang panas tu yang dikatakan menyebabkan hair follicle kita rosak, menyebabkan rambut kurang tegang dan menyebabkan keguguran sebab angin tu panas. So angin panas tu yang mengganggu kita katanya ya. Tetapi kamu masih boleh gunakan angin sejuk. Ya, so pilih angin sejuk yang paling kuat tu dan gunakan pada bahagian kulit kepala. Dan pada bahagian bawah ni kamu masih boleh gunakan angin panas kalau kamu nak styling. Kalau tak styling, lepas tu just nak duduk rumah je, nak pergi kerja macam biasa je. Dan boleh keringkan dengan seluruh angin yang kering. Berapa kali perlu cuci rambut dalam seminggu? Kalau rambut lurus, especially pendek, boleh cuci hampir setiap hari sepatutnya. Ya. Tips yang terbaik adalah cuci rambut setiap hari. Tetapi kekangan masa kita nak keringkan balik, kadang-kadang kita rushing, saya faham, especially kalau rambut panjang. So paling kurang kena bersihkan kena bersihkan, kena cuci rambut at least 2 hari sekali kepada yang berambut panjang. Yang rambut kerinting ataupun pendek, paling-paling pun 3 hari sekali. 2 hingga 3 kali seminggu. Jika dibiarkan, ada orang yang seminggu sekali cuci rambut, seminggu 2 kali cuci rambut. Jika dibiarkan terlampau lama, sebab kita keluar kan, kita udara sekarang pun tak bersih, asap dan macam-macam, minyak kita masak, so minyak kita berpeluh, bila berpeluh kulit kepala kita pun berpeluh juga. So peluh tu semua akan menyebabkan minyak terperangkap di antara rambut kita dan minyak tu yang akan menyebabkan kelemumur, gatal dan sebagainya. Alright, so nasihat saya kalau yang remaja yang rambut pendek-pendek tu boleh cuci setiap hari, especially kalau korang pergi college every day and all that. Kepada kaum ibu and all that, paling kurang pun 2 hari sekali. Okay?
Alright. Selain daripada tu, apa lagi tips yang kita nak buat untuk bantu rambut kita? Gunakan sarung bantal yang sesuai. Sarung bantal yang berupa silk ataupun satin sebenarnya agak membantu katanya. Tapi saya pun belum beli lagi. Gunakan hair serum. Hair serum ni biasanya kita kena letak dekat hujung-hujung ni saja untuk mengelakkan split ends. Saya lupa split ends apa, tapi mengelakkan split ends lah. Alright. So gunakan hair serum. Jangan letak hair serum dekat atas sebab nanti serum tu, minyak tu akan berkumpul dekat kulit kepala dan menyebabkan kulit kepala kita rosak lah. So tak boleh. Okey, lagi satu, bila kamu kenapa rambut gugur bila kita ikat rambut kita dengan kuat. Orang yang pakai tudung sekarang kan fashion kan, you all nak you all walaupun rambut pendek nak nampak rambut tu tinggi, betul tak? Memang fashion kan. So, kamu akan tarik seluruh rambut dan ikat tinggi dekat atas. Betul tak? Sebenarnya, bila kita tarik rambut kita dengan kuat, rambut tu akan ada efek penarikan. Alright, dan dia punya ketegangan rambut ni akan berkurang lah. Rambut yang bertahan, dia akan bertahan lah. Yang tak bertahan, dia akan gugur sebab kita duk tarik dia kan. Tarik dia tu lah yang kita ikat. Ya, bila kita tarik kuat-kuat, kita ikat, rambut tu akan makin lama makin gugur. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tarik kuat ikat, kita punya bahagian kita panggil hairline. Hairline ni akan makin ke belakang dan kita akan mula ada dahi yang besar sebab hairline kita, baby hair dekat depan ni, kita duk tarik, dia akan ke belakang. So sebenarnya tak disarankan untuk ikat kuat macam tu. Kalau macam kamu pergi kerja, kamu kena keluar, kamu memang terpaksa ikat. Kadang-kadang saya pun di tempat kerja saya ikat rambut saya memang full hostel lah kan. Yang pertama, cuba ada fringe. Bila kamu ada fringe sikit, rambut bahagian depan ni kita akan cuba untuk tidak tarik. Yang kedua, kalau pakai tudung tu dicadangkan untuk tocang lebih baik sebenarnya. Sebab bila kamu tocang, efek tarik tu kurang sedikit. So lambatlah sikit untuk ada efek penarikan tu. Dan lagi satu, bila kepada pemakai tudung juga, bila kamu dah ikat rambut sepanjang hari, bila balik rumah apa semua, bila dah buka tudung, cuba jangan ikat rambut. Saya tahu bila kita tak ikat rambut memang rimas sangat. Kadang-kadang nak buat kerja, nak jaga anak memang rimas kan. Tapi cuba gunakan setengah-setengah klip. Saya lupa nak sediakan klip tu. Setengah-setengah klip yang mana dia kurang menarikkan rambut. Dia just macam pegang sahaja. Letak macam tu sahaja. Ataupun letak dua belah macam ni. Ikat sini sikit, siap. Ikat sikit sahaja. Jangan ikat banyak sangat. Jangan tarik kuat sangat. Tocang dan biarkan pun cukup. Asalkan selesa. Jangan ikat terlampau kuat. Sebab once kita dah tarik, memang rambut akan banyak gugur. Alright? Dan kepada pemakai tudung, tips yang paling penting adalah kamu kena carikan cahaya matahari untuk rambut kamu. Saya faham memang susah untuk keluar dekat mana-mana sebab takut ada golongan bukan muhrim yang ternampak. Tapi cuba cari contohnya balkoni ke mana-mana tempat garden dekat rumah mak ke, at least 1 hingga 2 kali sehari untuk kamu dapatkan cahaya matahari direct terhadap rambut. Kalau duduk dalam rumah dekat tepi sliding door pun okey juga sebenarnya. Macam kalau dalam bilik dekat tepi tingkap pun okey juga. Supaya rambut dapat cahaya matahari dan dia boleh dapatkan vitamin D dengan bagus. Itu sahaja sebenarnya. Kita nak seboleh-bolehnya cuba dapatkan. Kalau memang betul-betul duduk dekat area yang kamu memang tak boleh dapatkan cahaya matahari natural, then alternatifnya adalah cahaya matahari artificial, cahaya lampu artificial sajalah yang sesuai. Alright. Dan rambut gugur. Okay, so gugur. Paling selalu gugur adalah bila kita berpantang. Bila pantang, banyak sangat rambut gugur. Sebenarnya ada sains di belakang logik gugur rambut ni. Bila kita berpantang, kita hilang darah. Ada orang kadang-kadang sampai sebulan darah nifas. Ada orang kadang-kadang sampai 6 minggu pun ada. Dia akan period. Bila period, kita kehilangan darah. Kehilangan darah ni akan menyebabkan sedikit sebanyak anemia. Bila kita kurang darah, kurang zat besi, kita panggil zinc, kurang B12, kurang vitamin, badan akan cuba
gunakan vitamin untuk organ-organ dan proses yang lebih penting. So, rambut dan kuku memang akan dapat kurang vitamin daripada orang lain. So, tips saya kepada ibu-ibu yang nak berpantang, sebelum bersalin tu, cuba potong rambut kepada level yang kamu okey. Tak perlu panjang sangat. Terbaik adalah dekat sini, atas bahu. Alright, so rambut tu tak terlampau panjang dan tak memerlukan begitu banyak nutrien dan vitamin sebenarnya. Itu tips pertama. Bila nak berpantang, cuba potong rambut sikit. Tips yang sama kepada orang yang mengalami masalah keguguran rambut. Tips paling penting adalah potong rambut kamu. Potong kepada at least 2 inci daripada kepanjangan rambut kamu sekarang. Of course, saya tak suruh kamu potong boy cut ataupun botakkan and all that. Saya tak cakap. Tetapi kurangkan length rambut tersebut. Length rambut tersebut supaya nutrien yang ada tu digunakan untuk volume yang lebih sedikit dulu. Biar dia sihat dulu dan dia akan panjang balik sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang rambut gugur, kamu kena check balik. Minum air 3 liter sehari atau tidak. Dehydration atau kekeringan badan adalah punca utama keguguran rambut sebenarnya. So, kena pastikan kamu minum air 3 liter sehari supaya cukup nutrien dalam badan, cukup air, rambut strong, kukuh dan remain hydrated. Yang kedua, air. Alright. Yang ketiga adalah pemakanan. Alright, setengah-setengah pemakanan, kalau kamu allergic, pemakanan yang tinggi kandungan asid, kandungan purin, memang tidak begitu sesuai untuk untuk kesihatan kulit, kuku, rambut dan sebagainya. Kena ada banyak buah dan sayur dalam diet seharian kamu. Dan yang paling penting sekali, perlu ambil suplemen atau tidak? So, saya rasa ini hot question lah ya. Perlu ambil B12 tak? Perlu ambil biotin tak? Perlu ambil vitamin, multivitamin tak? Ada orang nak ambil fish oil lah. Okey, macam ni Kalau badan kamu memang kurang vitamin B12, memang kurang lah. Tak kira lah kamu diagnose ke tak diagnose. Cek darah dan tahu kurang vitamin B12 ataupun tak cek darah langsung tetapi saja makan. Kalau sebenarnya badan memang kekurangan dan kamu makan, ia akan membantulah untuk mengurangkan rambut gugur, melebatkan rambut dan sebagainya. Tetapi kalau sebenarnya badan kamu cukup je vitamin B tu, cukup je vitamin, dan kamu tidak akan ada apa-apa perbezaan sebenarnya. Sebab tu ramai orang kata dalam status saya tu, dia kata saya dah makan dah puan, tak ada apa beza pun. Sebab memang tak kekurangan. Bukan mudah untuk seseorang itu yang makan normal diet, bukan duduk dekat Somalia, bukan duduk dekat Ethiopia, kita makan pemakanan yang normal dan tiba-tiba ada kekurangan vitamin. That is not common actually. So, kalau vitamin dalam badan dah memang cukup, pengambilan suplemen tambahan sebenarnya tak membantu pun. Tetapi orang Malaysia, orang Asia ni, apa yang sebenarnya tak cukup adalah minum air. Tapi kita tak beli pula suplemen air kan. Air tu yang lebih penting sebenarnya. Alright, so make sure minum air 3 liter sehari. Yang tak pernah cukup 3 liter, mulakanlah dengan 1 liter, mulakanlah dengan 2 liter dan slowly naikkan ke 3 liter. Alright. Dan macam mana nak lebatkan rambut? Okey, istilah lebatkan rambut ni sebenarnya agak susah lah sebab hair follicle, lebatkan rambut basically adalah kita tambah hair follicle. So, bolehkah kita menambahkan hair follicle kita? It's a bit controversial question. Tetapi kita boleh aktifkan hair follicle kita dengan tips-tips yang saya dah bagi sebelum ni. Make sure minyak tak bertakur, make sure kerap cuci, make sure kepanjangan rambut adalah pada tahap yang optimum. Bila rambut terlampau panjang pun memang mudah gugur juga. Kalau biasanya nasihat saya, kalau kamu tengah go through very bad hair fall, yang pertama potong rambut level macam ni. Okay, so dia macam you nak style pun cantik, dia pun nampak macam tebal sikit bila dah macam ni kan. So mudah, dan level macam ni kita tak akan ikat. So bila tak ikat, dia automatically membantu untuk kurangkan keguguran rambut. Alright, dan kalau gugur rambut ni kronik sangat, kamu kena check ujian darah. Kamu kena buat check untuk tengok sama ada sel darah merah kurang atau tidak, kita panggil anemia.
dan kamu kena buat check untuk tengok albumin cukup atau tidak. Kadang-kadang albumin protein rendah dalam badan boleh menyebabkan simptom yang sama. Tetapi kalau wujud anemia ataupun low protein ni, kita kena cari sebab pula kenapa. So banyak lagi test lain yang kita kena buat. Tetapi kalau terlampau nasihat saya, kalau terlampau lama, jumpa doktor berdekatan dan check dulu ujian darah. Dan tips untuk lebatkan rambut ni sebenarnya macam saya cakap agak kontroversial lah. Boleh guna tonik. Mak saya suruh makan daun kari. So kalau you tengok Indian, daun kari tu kan biasa kan bila setengah orang bila dia makan kan dia letak tepi kan. Kami akan kunyah dah makan benda tu sebenarnya. Saya tak tahu banyak mana membantu, tapi ini mitos yang saya buat dari kecil lah. So saya akan makan daun kari tu. Saya tak tahu tips lain, tetapi tidak perlu begitu paranoid untuk lebatkan rambut. Kita boleh happy dengan kelebatan yang kita memang sedia ada dan maximiskan. Setengah orang memang lebat dan you buatlah hairstyle yang sesuai dengan rambut tu. Setengah orang macam memang agak nipis, so kita buat hairstyle yang sesuai dengan rambut kita yang agak nipis. Tetapi apa yang lebih penting adalah kekalkan kelebatan sedia ada. Kelebatan rambut kita yang optimum adalah lebih kurang bila kita berumur 25 hingga 30 tahun. 20 hingga 25 tahun. Itu kelebatan kita yang betul sebenarnya. So jaga rambut kita daripada umur sebegitu ataupun sekarang yang paling lewat untuk kita kekalkan kelebatan yang sedia ada. Bila kita menua, slowly kita pergi kalau kita tak buat apa-apa estetik, kita tak tambah rambut, kita tak buat macam selebriti, memang rambut kita akan sedikit demi sedikit berkurang. Memang dia akan gugur bila kita sikat rambut 10 to 20 strands per day tu normal. Memang 10 hingga 20 rambut sehari akan turun tu normal a bit more tentang tips rambut gugur. Make sure kamu ada sikat yang sesuai. Bukan semua orang dapat guna sikat sesuai. Selepas mandi dengan rambut yang basah, elakkan sikat rambut. Elakkan sikat rambut terlampau banyak ketika rambut basah. Gunakan sikat yang jarang-jarang tu kan, yang tak banyak dia punya gigi tu. Gunakan yang tu, sikat dalam 2 hingga 3 kali, 2 hingga 3 kali, lepas tu hair dry terus. Kalau yang berambut agak kerinting, gunakan rambut sikat jenis brush. Kepada yang rambut macam agak ikan mayang, agak straight, boleh gunakan sikat yang gigi dia dekat-dekat. Untuk bahagian bawah dan bahagian kepala masih gunakan brush juga. So sikat adalah benda yang penting sebenarnya. Kamu boleh pergi tanya di salon, kamu boleh pergi kedai-kedai berkenaan, tanya tips. Dan kebersihan sikat pun penting juga. Sikat kena cuci at least sekali seminggu. Ada banyak video untuk tengok tips untuk bersihkan sikat tu. Dan yang paling penting, jangan share sikat dengan suami. Kita kena ada sikat sendiri. Suami beli sikat sendiri, tak boleh share dengan kita. Alright? Kalau adik curi tu kena pasrah lah. Adik saya selalu curi sikat saya. Alright? Okay, so sekarang saya nak uban, hampir terlupa. Okay, uban ni sebenarnya especially premature uban lah, uban pada umur yang muda. Muda tu dalam setengah orang 20 tahun dah ada, setengah orang 30 tahun dah ada. Actually saya pun dah ada uban sebenarnya, walaupun saya dah dye rambut, tapi uban saya masih boleh nampak lah. Saya memang cakap kat dia, tak apalah nampak uban pun, saya tak kisah pun, saya dah tua dah kan. Alright, so uban ni sebenarnya ada banyak sebab. Kadang-kadang kekurangan vitamin, kadang-kadang masalah autoimun dan sebagainya. Tetapi yang paling biasa adalah sebab genetik. Kalau umur 20-30 tahun dah ada uban tu, biasanya bila kita tengok, sebenarnya ayah dia ataupun atuk dia ataupun ibu dia pun pada umur sebegitu memang dah ada uban. So genetik ni kita tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Kita tak boleh terbalik kan. Kalau dah memang dia umur 30 dah beruban, memang dia akan beruban jugalah. Kalau yang bukan Islam boleh colorkan, boleh dye rambut. Kalau yang Islam kena cari dye yang mesra wudu. Dan kalau tak kisah, biarkan saja. Kalau orang lelaki dah beruban lagi handsome kan sebenarnya. Dan alternatif lain adalah berinai sebenarnya. So uban ni bukan satu masalah. Setengah orang suka beruban sebab ia memberikan impact bahawa orang tu dah berumur dan dah matang kan. Macam saya kan, bila saya bekerja selalulah macam, alah mudanya doktor, dah berapa tahun dah kerja, alah stres kan kadang-kadang dengar kan. So kadang-kadang saya tunjuk kat patient saya, dah tua dah, nampak tak saya ada uban ni, macam tu. So uban ni kadang-kadang membantu juga sebenarnya. Itu adalah memang genetik kita, memang daripada keluarga kita. So kalau macam
It is more of macam mana kamu perceive uban tu sendiri. Kalau kamu rasa uban tu sesuatu yang negatif, kenapalah aku umur 20 dah ada uban ni, bencinya. Dan maybe kita akan benci benda tu. Tapi kalau kita suka benda tu, kita rasa benda tu memang saya punya, memang it's okay, so what? Macam tu, then you can take it positively actually. Tak semestinya uban tu sesuatu yang teruk. Setengah orang, setengah businessman, setengah CEO and corporate people, dia akan ubankan rambut dia untuk nampak agak tua sebenarnya, untuk nampak matang sebenarnya. So uban ni adalah juga aspek kematangan. So kalau kamu uban di usia yang muda macam saya, it's okay. It's a sign of beauty and confidence actually. Alright. Okay, so saya nak jawab soalan daripada Cik Muhammad Nazri. Saya masalah kelemamu pakai minyak rambut jenis gel. Macam mana nak elak masalah ini? Saya rasa gel tu yang problem dia. Sebab gel ni dia akan block kita punya hair follicle. Dia akan block pore kita. Dia akan block lubang-lubang di rambut. Dia akan create satu layer. So bila dia block hair follicle tu, oil glands dekat bawah kita punya kulit tu, dia akan menghasilkan lebih minyak. Dan dia akan menyebabkan kelemamu. So gel tu kena elakkan Cik Muhammad Nazri. Boleh pakai gel dekat hujung rambut sahaja. Ataupun kalau kamu memang terpaksa pakai gel, kamu kena tukar jenis gel dan kena cuci rambut every day. Pagi pun kena shampoo rambut, sental and all that. Keringkan baru pakai gel. Guna hair dryer, dan malam pun lepas balik kena buat perkara yang sama juga. Lelaki pun dicadangkan untuk hair dry supaya air tidak bertakung dan merosakkan kesihatan kulit kepala. Alright. Hai Shazra. Doktor, apa punca rambut beruban muda? Oh, punca dia sebab you handsome. Itu je. Don't worry. Okay. Alah, saya tak nampak semua komen lah kat sini. Okay, mari saya tengok kat sini. Apa punca? Okay, doktor nak tanya, apa kesan sampingan kalau selalu cabut rambut gatal? Kamu akan ada lebih banyak rambut gatal. Jangan cabut rambut gatal. Lagi banyak kamu cabut, lagi banyak dia akan keluar. Bila ada rambut gatal, ambil serum ataupun ambil apa-apa herbal cream ataupun gel, just betulkan sahaja di situ. Just masukkan dia. Jangan cabut, biar sahaja. Rambut gatal ni, dia memang bukan rambut yang sihat. So, at one point, dia akan gugur juga. Biarkan sahaja, jangan buat apa-apa. Alright? Thank you, doktor. Welcome, Hanisa. Macam mana nak kurangkan rambut gugur? Okay, saya banyak dah cover tentang kurangkan rambut gugur. Welcome, Jana. Okay, alright. Siapa ni? Nurul Jana. Doktor, how to get strong, silky, smooth hair? Which one is the best? Should take any supplements or just enough with shampoo, conditioner and hair serum? Is supplement really help? I dah cakap dah tadi. Supplement tak membantu sebenarnya. Especially kalau saya memang tak ada masalah kekurangan suplemen, lepas tu saya pergi makan pula suplemen ni. Badan kita tak boleh, badan kita Tuhan memang cipta, kita memang ada satu range. Kalau hemoglobin, range dia 11 hingga 13, range normal. So kalau darah saya memang dah 12, saya duk pergi makan folic acid banyak, dia tak akan membantu pun lah sebab range saya dah normal. Itu logik dia. So suplemen tak membantu. Apa yang membantu adalah rutin harian, seperti yang saya dah ceritakan tadi, yang akan, and strong and silky hair ni sebenarnya macam saya banyak pergi salon. At least 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali saya akan pergi salon, cuci rambut, minta buat treatment, minta dia blowkan balik and all that lah. Itu effort yang saya ambil. So itu pun membantu juga sedikit sebanyak. Tetapi rutin seharian di rumah yang bila kita dry sendiri, kita buat sendiri, banyak membantu. Okay. Hai Puan Sam. Okay, hai Ita. Okay, salute sebab you fasih bahasa Melayu. Okay, thank you. Okay, Farhana Dahlia. Saya setiap hari shampoo cause oily scalp and kuat berpeluh. Tak boleh satu hari tak basuh sangat-sangat, tak selesa. Suri rumah and bila buat kerja kejap je kat luar, peluh cause saya jenis kuat berpeluh. Boleh kan doktor? Ya, boleh. Kepada golongan suri rumah, sebab suri rumah ni dia banyak memasak. Kalau saya masak 2 kali pun dah penat. You all breakfast masak lagi, lunch masak lagi, minum petang, buat kuih lagi, apa lagi. You all asyik duduk kat dapur je. So memang banyak berpeluh. So memang disarankan untuk cuci rambut setiap hari. Lepas cuci, macam saya cakap tadi, keringkan dengan segera dan apply serum, sikat terus. Make sure ada ketika yang kamu tidak ikat rambut bila kamu berada di rumah. Saya cuci 2 kali sehari. Tak boleh, tak tahan. Ya, boleh. Setengah orang memang boleh.
Apa option untuk rambut kanak-kanak? Migraine 5 tahun, jenis ikal and kering. Kena guna serum ke apa dok? Boleh guna shampoo dewasa ke? Okey, untuk kanak-kanak, saya sarankan kanak-kanak perempuan especially boleh guna shampoo baby lagi, sebab shampoo orang besar ni kan pedih mata, takut dia tak tahan. Boleh gunakan shampoo baby, tapi bila rambut dia panjang, ya, bila kita lepas dry tu dia jadi kering, dia jadi macam tersimpul-simpul, sakit kan. So boleh letak conditioner sikit dekat bawah dia ni. Alright, macam saya guna brand L'Oreal, so saya gunakan conditioner saya sedikit untuk anak saya. So lepas dia guna dia punya Johnson Baby Shampoo tu, saya letakkan sikit dekat hujung ni dan saya lalukan dengan air macam mana kita buat untuk diri kita sendirilah. So banyak membantu sebenarnya. Memang so far rambut dia nampak sihat dan tak ada masalah. Alright. Okay, Ayah Mustafa, Zalila. Oh, okay, salam kat Dr. Ras. Okey, tips keguguran rambut saya dah cover dah tadi. Sejak akhir-akhir ni rambut saya banyak sangat gugur. Apakah faktor yang menyumbang keguguran rambut? Dari segi perubatan anemia, kekurangan sel darah merah. Dari segi penjagaan rambut macam yang saya dah sebut tadi. Kalau teruk sangat, kena jumpa doktor. Alright. Kalau pergi farmasi, nak cakap macam mana ya doktor? Laili, mana boleh panggil doktor? Krim, dia ni kawan sekolah rendah saya. Suka panggil saya doktor. Saya marah betul. Krim or shampoo, apa kita nak cakap? Untuk apa tu Laili? Untuk masalah apa yang nak beli dekat farmasi tu? So many tonic and shampoo and supplements but nothing helps. Surya Ganesh. Surya Ganesh ni lelaki ke perempuan lah? Nama macam lelaki. Surya Ganesh, kalau you're talking about male type balding, male type balding is totally different. Hopefully I can do another session. Tapi maybe I have to invite somebody else to talk with me lah. Male type balding ni keguguran rambut pada orang lelaki ni totally different. Dia tak sama dengan masalah kita tau. Dia memang berkait dengan hormon sebenarnya. Selamat pagi doktor, senyum satu kali. Saya rasa saya dah banyak kali dah senyum dah. Okay, alright. Conditioner untuk hujung sahaja, ya doktor? Ya, conditioner untuk hujung sahaja. Macam lebih kurang sini dan ke bawah. Tak boleh guna conditioner pada kulit kepala. Dia akan menyebabkan kulit kepala kita berminyak. Sepatutnya dekat ujung-ujung ni je. Tapi saya macam nak flawless daripada sini kan. So saya akan letak sampai sini. Dan lepas letak conditioner, kena letak air yang banyak sangat. Kena lalu dan hilangkan betul-betul. Dan sebaik-baiknya letak air, walaupun macam kita mandi dengan heater, letak air suam, air sejuk sikit lah supaya memang sihat sikit. Alright. Mana Dr. Mala, kenapa rambut pendek rambut jarang gugur tapi rambut panjang lebih mudah gugur? Puan Hazli kena tengok balik. Saya dah terangkan tadi kenapa memang rambut panjang memang lebih mudah gugur. Dia ada kaitan dengan faktor graviti, faktor tarikan, faktor protein dan keratin yang perlu untuk panjang ni dan perlu untuk panjang ini. Alright, itu beza dia. So kepada orang-orang yang ada masalah keguguran rambut, tips pertama yang kamu perlu buat adalah potong rambut sikit. At least 1 hingga 2 inci. Dan tengok perubahan macam mana. Minum air 3 liter sehari. Tidur awal. Tidur menggunakan bantal yang betul. Dan make sure rambut dapat cahaya matahari yang secukupnya. Itu yang penting ya. Dan spend sikit. Laburkan sedikit wang untuk kesihatan rambut. Seperti hair dryer, sikat yang betul, shampoo yang betul, conditioner yang sesuai, serum yang betul, sorok daripada adik yang suka curi, dan teruskan penjagaan rambut yang sesuai. Alright. Setengah orang bila mereka ada masalah seperti anemia dan lain-lain lagi, pemakanan folic acid membantu. Tetapi kalau kamu memang tak ada apa-apa masalah kekurangan suplemen, tak ada masalah kekurangan vitamin dan sebagainya, ambil suplemen sama macam buang suplemen tu dalam sungai, membuang duit je sebenarnya. Alright. Daripada kamu makan suplemen tu, baik kamu laburkan duit itu untuk produk penjagaan rambut yang lebih sesuai. Okay. Kepada yang ada kelemumur dan hair dryer tak rosak ke rambut, maaf tak tahu. Saya dah cover dah tadi. Hair dryer yang merosakkan rambut itu adalah sebenarnya angin panas dia. Kalau nak rosak pun boleh gunakan angin sejuk. Dan walaupun kamu gunakan angin panas pada jarak yang sesuai dan waktu yang sesuai, sebenarnya dia tidak merosakkan. Apa yang lebih merosakkan adalah bila kita biar rambut kita kering sendiri dan ia menyebabkan air tu bertakung dekat kulit kepala dan bertukar menjadi minyak dan menarik habuk duduk kat situ. Itu lebih merosakkan kulit kepala sebenarnya. Alright.
So saya rasa Puan Salin pun sudah cover dah tadi. Mitos ke banyak kali warnakan rambut punca sakit kepala? Oh, definitely mitos. Sakit kepala dengan dengan color rambut tak ada kaitan pun sebenarnya. Orang yang gugur rambut kena elakkan hair product sebegini macam rebonding, hair dye dan semua-semua ni kena elakkan apabila kamu mengalami masalah keguguran rambut yang teruk. Penjagaan buah pinggang and kenali ubat. Oh, tu kena next time ya. Anak kena kutu, tu saya dah baca. Okey. Ubat atau tonik apa yang diiktiraf oleh KKM yang dijual di farmasi berdaftar? Encik Akmal Syafiq. Okey, kalau Encik Akmal bercakap tentang male type balding, letaklah tonik apa pun, it's not going to help you. Tetapi you boleh try tonik dari L'Oreal ataupun tonik dari Kerastase. You boleh cari dekat Guardian ataupun dekat kedai rambut hair salon, so that untuk membantu sedikit sebanyak, but not so much. Dia still tidak akan membantu banyak pun sebab male type balding ni memang fisiologi. Farhana Dahlia, evening primrose oil bagus ke tak? Saya takkan cadangkan lah. Not for me tak payah pun evening primrose ni sebenarnya. Bersenam lebih penting. Okay, alright. Adakah hormon boleh beri efek pada pertumbuhan rambut, doktor? Sebab saya perasan semenjak umur 30 tahun rambut lebih banyak gugur, lagi-lagi masa period. Masa period ni kita kekurangan darah. Kalau masa period puan lagi banyak gugur rambut, maksudnya puan mungkin ada masalah anemia. Kena check dengan doktor, bahaya sikit. Hormon especially bila kita stres, tak cukup tidur, memang rambut boleh gugur. Especially kalau tak minum air dengan cukup, so boleh betulkan rutin harian daripada situ. Gugur dengan kaitan dengan hormon thyroid. Okey, betul. Memang gugur hormon thyroid dan hormon-hormon lain boleh menyebabkan masalah rambut gugur. Jadi kena kontrol hormon thyroid tu pada range yang betul untuk mengurangkan keguguran rambut dia. Saya pakai hair tonic Sevorin by Skirzer. Harap-harap membantu dah rambut gugur. Okey, boleh try. Okey, alright. Nak dekat sejam dah ni. Thank you so much. Sorry anak saya kacau tadi. Sorry ada gangguan di tengah-tengah. Sharing ini tidak begitu banyak tentang perubatan ataupun sains dan teknologi. Ia lebih kepada cara saya sendiri dan apa yang saya dah cuba selama ni. Harap membantu kamu semua dalam penjagaan rambut masing-masing. Cuma pesanan terakhir, kalau keguguran rambut teruk sangat, kena berjumpa dengan doktor, klinik swasta atau klinik kesihatan berdekatan untuk ujian darah. Kalau rambut berkerak atau berkelumur sangat teruk, berkeruping-keruping sampai ke telinga banyak, itu mungkin jangkitan, itu mungkin ada masalah radang, kena jumpa doktor untuk minta dirujuk kepada doktor pakar kulit, dermatologist, untuk ditengok dengan betul. Kadang-kadang kita kena ambil sampel kulit itu untuk hantar ke test cytology ataupun kita panggil untuk tengok bawah mikroskop apa sel itu. Dan juga kadang-kadang masalah yang teruk sebegini kita nak tahu adakah dia eczema, psoriasis dan lain-lain lagi. So kalau sangat-sangat teruk, jangan duk ratip seorang, jangan risau seorang-seorang, kena jumpa doktor. Alright? Okay, thank you so much. Selamat hari Jumaat. Bye semua.